ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan seorang ulama daripada tanah Arab, istilahnya keluarganya daripada tanah Arab, bukan orang daripada asal sana, iaitu Imam Qurtubi rahimallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan keagungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala telah menjemput kita untuk sama-sama dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kemegahan Allah dan juga dengan kelembutan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menaikkan hajat kita yang mana kita tanam sebelum sampai ke masjid, iaitu memberikan ruang di waktu maghrib ke isyak untuk kita bersama-sama duduk di taman-taman syurga. Mudah-mudahan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di taman syurga ini, kita mengharapkan kembalinya kita kepada Allah satu hari kelak. Kita bermohon sangat-sangat di sana Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisap dan tanpa ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan juga kita mengharapkan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dapatlah kita bersama-sama nanti di sana mendapat syafaat beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, di malam yang mulia ini ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan seorang ulama daripada tanah Arab, istilahnya keluarganya daripada tanah Arab, bukan orang daripada asal sana, iaitu Imam Qurtubi rahimallahu ta'ala, yang asal daripada Spanyol dan terjemahkan oleh Al-Hidayah Publishers House, orang Malaysia yang terjemah tuan. Mudah-mudahan kita malam ini kita lapangkan dada kita, kita nak minta Allah Ta'ala masukkan cahaya iman dan nur dalam hati kita. Moga-moga ia dapat balik kembali sayangnya kita kepada Allah Ta'ala dan juga kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, di dalam kitab Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, iaitu Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, dalam sebuah tajuk iaitu palu yang memukul penghuni neraka, rantai, belenggu dan pengekang mereka. Balu yang memukul penghuni neraka, rantai, belenggu dan pengekang mereka. Kita doa tuan-tuan, mudah-mudahan kita ni dijauhi dan sama sekali kita tidak mahu singgah di sana. Kita moga doakan supaya dielakkan kita, rumah kita, anak-anak kita serta zuriat kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cemiti-cemiti daripada besi. Orang panggil cemiti ada, cemeti ada, dua-dua tu boleh kan. Surah Al-Hajj ayat 21. Dan untuk mereka cemeti-cemeti daripada besi man, dalam neraka ni kan.
Dan neraka, dari mana kita dah tahu umat Nabi mana, Rasul Ulul Azmi mana. Sekiranya Nabi dan Rasul itu datang kepada kita, mengajak kita masuk Islam, mengajak kita mentauhidkan satu saja Tuhan, mengajak kita untuk beriman dengan Nabi itu dan Rasul itu je dia minta. Nabi dan Rasul minta, itu je. Tapi kita berpaling, tuan. Tapi kita berpaling, maka kita akan dapat apa yang Allah Ta'ala kata ni. Apa yang Allah Ta'ala berfirman. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Hajj ayat 21. Manusia sehebat mana pun cakap, tuan-tuan, bila dia berjanji, akan ada juga tak akan terjadi janjinya. Itu dipanggil manusia. Manusia janji dengan siapa, akan sekali pun tak terjadi. Sekiranya dia janji 10, Allah Ta'ala akan tarik 1. Akan 1 tak jadi. Ataupun tarik 2, ataupun tarik 3, ataupun 1 je jadi. Tapi Allah Ta'ala, tuan-tuan, bila khitab kepada kita, bila memaklumkan kepada kita, bila memberitahu kepada kita, 100% memang terjadi, man. Memang terjadi, man. Sebab tu kita zaman masih lagi COVID, man. Masih lagi COVID. Waktu ni, tuan-tuan, ramai kita yang dalamnya cukup lentur, man, dalamnya. Tuan-tuan mesti perasan khutbah Jumaat sebelum ini mengenai jangan menghina Islam. Kan? Khutbah tu. Ni. Itu masalah, kan. Pihak Jabatan Agama Islam Selangor nak membuka mata kita bagi celik, kan. Celik bukan celik luar, celik dalam tu. Bagi dalam tu tengok. Sebab agama tu, kan, dia tak boleh bayar dengan harta, kan. Tak boleh beli dengan wang ringgit. Tak boleh dia bagi dengan pengaruh. Tak boleh diterima dengan apa saja yang berbentuk dengan kesenangan dan juga kemewahan. Tak ada. Agama ni tak ada. Langsung tak boleh dibayar, tu, kan. Dia cukup tak boleh diberikan apa pun ganjaran agama ni. Bentuk duit tak ada. Sebab tu dalam khutbah tu pihak JAIS menekankan tu kita supaya berpegang sungguh dengan Islam, kan. Berpegang sungguh. Kenapa, tuan-tuan? Kerana bila kita di sini, walaupun rugi di dunia, sana kita akan bahagia. Ni umat Muhammad SAW, dunia sekiranya dirugi, tapi tetap juga masih pegang agama Islam. Tak ada langsung nak membatalkan syahadahnya, dan tak ada langsung nak menafikan nabinya. Di sana menanti syurga seluas langit dan bumi, dan akan bersenang lenang sampai bila-bila. Nampak, kan? Ni yang Allah Ta'ala ajar kita, kan. Tapi sekiranya kita di dunia nama Islam, tapi kita membatalkan syahadah kita, man. Lidah kita banyak bercakap macam-macam kepada Allah Ta'ala, dan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua cakap. Sekiranya kata-kata itu dalam bahagian ilmu akidah batal, walaupun di Islam, tuan-tuan, nanti ditakuti dan dikhawatiri bila habis waktu nafasnya, takut-takut nanti apabila dipanggil oleh malaikat maut, habis amalan mereka dan dapatlah apa itu hukuman daripada Allah Ta'ala, iaitu cemeti daripada besi, kan. Tu. Sambung, kan. Surah Al-Ghafir ayat 71 dan 72. Surah Al-Ghafir ayat 71 dan 72. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun.
ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Surah Ghafir ayat 71 dan 72. Saya ulang tuan-tuan, ketika dibelenggu dan rantai dipasang di leher mereka. Sambung lagi, seraya mereka diseret, iaitu orang-orang yang dimasukkan neraka itu diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Bayangkan tuan-tuan, nanti di sana bayang tengok, dibelenggu dengan rantai, dipasang di leher, sambung lagi mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Di dunia ini kita hanya nampak binatang yang kita pelihara tu yang kita seret, binatang tu. Sama ada kita orang Islam, kita bela kucing dan binatang-binatang peliharaan yang lain. Juga yang bukan Islam, kita nampak mereka bela binatang yang mereka sukai dan mereka heret dengan tali tu. Kita tengok kan, anjing, kucing, kita nampak depan mata. Tengok kena seret sini, tengok kena seret sana. Biasanya kita tengok lazimnya orang bukan Islam bawa untuk mereka berjoging dan sebagainya, malam-malam pun mereka bawa, mereka tarik anjing tu. Waktu anjing tu pergi kat pokok dan sebagainya, dah habis dia tarik. Kita tengok, itu bau Allah Ta'ala tunjuk di sini tuan. Nanti di sana kita pula akan merasai begitu sekiranya langkah kita kat dunia tu salah 100% tuan. Salah 100%. Ni bahaya tuan. Cukup bahaya. Dia tidak boleh patah balik ke dunia. Tak boleh. Allah Ta'ala sebab tu bagi kita peluang kat dunia kan. Bila bagi peluang kita kat dunia, kita manfaatkan betul-betul teman. Manfaat sungguh-sungguh. Gunakan apa yang ada kepada kita, guna untuk diri kita. Buat kebajikan sungguh untuk diri kita. Jangan mengharapkan zuriat kita ataupun isteri kita tuan. Jangan. Bekalan kita nanti nak bawa nanti di sana tuan. Di dunia kalau kita panas, kita letih, kita cari tempat berteduh. Kita cari tempat yang ada penghawa dingin dan sebagainya, rehat dan sebagainya. Di dunia kita boleh tuan. 1 jam boleh, 2 jam boleh, kita boleh tuan. Tapi nanti di sana tuan, orang berduyun-duyun masuk ke syurga. Sekiranya kita masuk yang sebelah sana, sekali nafas pun kita tak ada waktu nak berehat dengan tenang. Macam mana tuan-tuan duduk di masjid yang mulia ni, 1 nafas pun tuan-tuan takkan dapat nanti di sana. Sebab tu ulama kata, saya pernah dengar satu pengajian, seorang ulama kata, orang yang berada di syurga ni seperti orang yang datang masjid man. Seperti orang yang datang masjid, lengang kan, lengang. Kosong lah. Ulama tu sambung balik, tapi orang yang dalam neraka itu sama seperti orang yang pergi tempat yang suka orang pergi, yang kita boleh tahu sendiri kat mana. Kita tahu sendiri. Banyak ke sana daripada rumah Allah man. Dan tu kita risau man. Sekarang ni Allah Ta'ala dah bagi kita pintu man. Allah Ta'ala bagi kita pintu. Allah Ta'ala bagi dengan keadaan COVID tu, jumlahnya kita dah nampak dah. Apa yang kerajaan bagi. Hari ni berapa Selangor? Banyak tu dah kurang banyak kan. Dulu negeri sebelah sana, Semenanjung sana. Lepas tu kita pula Selangor. Lama kita pun dah turun man. Dan waktu kita turun tu, pintu Rusia Allah Ta'ala beri buka lagi,
Pihak kerajaan Negeri Selangor dan Sultan Selangor beri izin kita datang masjid dengan jumlah banyak ini, dan pasar pun diberikan, dan Allah Ta'ala tengok kita kat mana kita nak pergi kan. Tu Allah Ta'ala perhati kita teman. Allah Ta'ala perhati kita. Hamba aku nak pergi mana kan. Tu kita buat kan. Kat mana hamba aku pergi, dan kat mana tempat hamba aku akan bergantung kan. Saya masih berkhidmat khadam di Masjid Raja Haji Fisabilillah kan. Waktu mana hari Jumaat kita dah bagi dah cara nak masuk tu kepada orang-orang terpilih, yang cukup tekilan Abang, cukup tekilan orang yang tak dapat nak datang masjid. Mereka datang awal man, mereka datang cukup awal, tapi yang datang dapat masuk masjid tu daripada kebenaran daripada kita, datang waktu kawan saya tengah iqamah untuk solat Jumaat. Waktu tu dia datang. Apa kan? Kesedaran kepada agama tu bila nak sedar kan? Bila nak sedar? Dan tahap begini pun masih lagi orang kita tak sedar. Sebab tu tuan-tuan boleh baca Quran kan? Baca Quran, tengok ayat tafsir. Kita bila dah masuk ke bawah tu baru kita sedar. Kat mana aku ni? Kat mana aku ni? Aku kat mana ni? Dah kat bawah awal baru kita terbangun. Terkejut kita kan? Dah masuk dalam kan? Baru kita sedar kan? Ni. Sambung kan? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat Quran yang lain, surah Al-Haqqah ayat 32. Surah Al-Haqqah ayat 32. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Maksudnya, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Surah Al-Haqqah ayat 32 kan. Negara kafir sana ban masuk Islam ban. Negara kafir. Bertengok kisah yang Allah Ta'ala bagi asbab je lelaki Australia yang tembak orang Islam kata New Zealand semayang. Tu lelaki tu asbab dia tembak. Lepas tu apa jadi kat New Zealand kan? Cuba tengok lepas tu apa jadi. Ketua negara dia buat apa? Kabinet dia macam mana? Cuba tengok Eropah pula. Bila jadi gitu, Perancis macam mana pandangan mereka mengenai Islam? Itali macam mana? Nampak tak? Germany macam mana? Kan? Masuk mereka Islam seorang demi seorang kan? Seorang demi seorang Islam. Tapi malangnya kita kan di Malaysia ada pula pasal nak buat marketing diri dia, dia batalnya perangai syahadah itu. Rosak iman kan? Tu kata-kata tu. Sebab cumanya berkaitan dengan marketing dia, businessman. Tu gadai agama man, nampak? Orang semua cari hidayah masuk Islam. Cari taufik Allah Ta'ala, cari nur Allah. Tuan-tuan cuba tengok sekarang nama Profesor Madya Dr. Farid Ravi man. Tu guru saya tu. Dulu panggil Kizda, sekarang kuis. Farid Ravi man. Tu sepupu kepada P. Kalimutu. Tu tuan-tuan mesti yang orang yang lama mesti kenal P. Kalimutu siapa. 90-an kan nama dia terkenal. Tu sepupu tu. Pernah kata kepada profesor kita, Ravi, kalau kamu tak masuk balik agama asal, parang ni akan sampai di kepala kamu. Apa kan? Tu, parang akan sampai di kepala kamu. Amen. Sampai tahap gitu man. Diugut nyawa tu habis.
Tengok cara mereka cari hidayah kan. Kita lahir Islam kan. Lahir Islam. Mudah kita. Kita lahir, ibu ataupun kita kata ayah kita. Sekiranya ayah tak ada, ibu ada, mengazankan kita. Azan kita. Mengiqamahkan kita. Dan baca surah yang ulama ajar. Supaya anak ni dijauhkan daripada maksiat dan juga dosa besar kepada Allah. Dia baca surah tu. Cukup 7 hari, sunatnya kita berikan nama. Kita ni diberikan nama. 7 hari cukup. Ditahnikkan pula dengan orang-orang yang soleh, ulama-ulama yang hatinya sentiasa zikir kepada Allah. Kita cukup buat kenduri semua sampai teman. Sampai kita besar. Bila besar pula tuan, lawan pula kita ke Allah Ta'ala kan. Itu masalah. Lawan pula kita Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita sembahyang 5 waktu kan. Solat 5 waktu kan. 5 waktu kan. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 5 kan. 5. Tumbang juga kita kan. Tumbang. Kita nak masuk syurga dan kita pula nak minta bantuan Rasulullah, tapi solat 5 waktu tak lepas. Macam mana nak minta kan? Agak-agak muka kita dapat ke minta tu? Untuk diri kita kan. Bayangkan umat dulu kan. Nabi Allah Musa kan, Isra Mi'raj, bulan Rejab kita raikan. Sebelum ni orang panggil bulan solat, bulan ibadah. 50 waktu kan, 50 waktu sembahyang. Cuba tuan-tuan yang pakar matematik cuba kira 50 waktu dibahagikan 24 jam. Berapa kali sembahyang tu? Berapa minit kita sembahyang dalam masa 24 jam tu? Cuba tengok. 50 waktu tu kan. Umat dulu sebelum Rasulullah. Datang umat Rasulullah, nilai kita 5 tu sama dengan 50. Ni. Cuba fikir sejenak Uban. Cuba kita fikir sejenak. Macam mana kita nak cuba mendapat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uban. Ni. Bayangkan tengok Uban. Bayangkan tengok. Sebab tu kita tuan-tuan rasa penuh bersyukur sebab kita dilahirkan Islam. Kita IC kita Islam. Dan kita cuba sedaya upaya buat dengan sebaik mungkin kan. Kerana bila saya baca ni pun takut kan. Belit dengan rantai yang panjangnya 70 hasta kan. 70 hasta kan. Kalau tuan-tuan boleh baca kitab Arab, buka kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir kan. Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Tengok tinggi mana Nabi Allah Adam. Tinggi mana kan? Kalau tengok yang depan pengajian pusat Islam yang depan Masjid Negeri tu, dulu dia ada tunjuk pakaian yang mana luas ataupun tinggi Nabi Allah Adam tu. 70 hasta man. 70 hasta. Nabi Allah Adam. 70 hasta man. Itulah rantai yang akan belit kita kalau kat dunia ni kita tak nak dengar cakap Allah Ta'ala. Sambung kan? Sambungan. Bada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ladaina ankalan wajahima. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Surah Muzammil ayat 12. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Maknanya besi tu memang berat teman. Besi dan neraka tu teman. Kita nak pikul batu pun, kita tahu tuan-tuan pernah pikul batu, tuan-tuan tahu berat macam mana batu teman. Apatah lagi besi nanti dalam neraka teman.
Bagaimana Allah Ta'ala beri yang mana dalam neraka yang bernyala-nyala kan. Bukan nyala macam lampu yang indah kat mesin ni kan. Dah. Dia punya wapnya, warnanya, percikannya, dia punya rasa tu, itulah teman. Menyala-nyala teman. Kalau kita tengok orang buat pedang, buat benda-benda bentuk besi dan sebagainya, kita boleh nampak dalam YouTube, tuan-tuan boleh tengok macam ni. Dia ketuk kat mana tempat dia duduk. Itu pun dah berpeluh habis kan. Berpeluh habis. Kat sana kan, itulah Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita kan, yang Allah Ta'ala panjangkan umur kita ke hingga ini teman. Panjangkan umur kita hari ini, minta lagi pada Allah teman. Minta pada Allah teman. Balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Sampaikanlah aku ya Allah ke bulan Ramadan, sampaikanlah aku ya Allah ke bulan Ramadan, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Dengan syarat tuan, nak jadi diri lebih baik, lebih baik, lebih baik tuan. Baru ada nilai kita tuan Ramadan kita tuan. Baru ada nilai tuan. Kita tak nak sama tuan, tak nak tuan. Teruk gitu tuan. Malu kita Allah Ta'ala. Kita nak jawab apa pun Allah Ta'ala. Soalan yang lepas ditanya mengenai solat kita dah habis, Allah Ta'ala akan tanya, umur yang aku beri pada kau, ke mana kamu buat? Ke mana kamu bawa? Umur aku bagi engkau, aku mana kau buat? Apa kau buat dengan umur yang aku bagi engkau? Waktu tu kita boleh jawab kan? Tutup lidah itu kan. Mulut tutup. Yang akan jawab anggota badan kita kan. Ujung rambut sampai ujung kaki. Tu. Satu tu, 360 tu. Satu badan kita tu. Depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Semua tu mereka akan jawab. Kita dah jawab. Dan kitab amalan kita tu sebagai bukti. Siapa yang ambil berat, pernah Rasulullah tanya, siapa yang bijak? Rasulullah tanya sahabat. Sahabat pun yang cendekiawan jawab cendekiawan, yang hartawan jawab cendekiawan, hartawan, yang dermawan jawab dermawan. So kata orang paling bijak adalah orang yang berfikir mengenai dirinya selepas dia meninggal. Selepas dia meninggal, apa dia akan bawa depan Allah Ta'ala tu? Apa dia nak bawa? Yang tu. Tu. Diri dia akan fikir. Dia tengok diri dia seorang-seorang duduk sejenak kan. Duduk kan. Bangun malam seorang-seorang tengok kan. Waktu isteri dan anak tidur kan. Bangun seorang-seorang, siapkan diri seorang, sembahyang seorang, solat seorang. Kat ruang tamu ke, kat bilik, ada bilik khas untuk sembahyang kan. Untuk solat, dia sembahyang seorang. Habis sembahyang, duduk kat 3 sejadah, dia fikir kan. Dia tengok cermin kan, tengok diri seorang kan, tengok tangan, tengok semua, tengok tu. Duduk sejenak kan, fikir tu, apa aku nak bawa kat Allah Ta'ala ni? Tu. Orang beriman fikir gitu kan. Dia akan fikir, apa aku nak bawa kat Allah Ta'ala ni? Itu paling cerdik kan. Dia tahu diri dia akan hisap, dan dia tak tahu apa benda amalan dia akan bawa. Itu budak bijak. Itu hamba Allah yang bijak. Daripada yang bila bangun, dia hanya fikir untuk mencari harta untuk nak bagi dia, pandangan dia, nak bagi senang waktu dia dah habis usia. Fikir itu kan. Lain tak fikir. Dah habis usia baru dia nampak. Celik mata untuk, ya Allah, anak saya jadi gini. Semayang tak ada, tutup aurat pun tidak. Isteri saya pula tak taat kepada saya. Semua baru dia fikir Allah. Tu. Dan dikembali pada Allah Ta'ala kan. Allah Ta'ala terima hamba tu walaupun
seluas mana dosa kita kepada Allah, Allah Ta'ala terima, man. Dunia, man. Tapi kalau kat dalam sana tak selesai kita kat dunia, kat sana pun nampak waktu tu Allah Ta'ala tak bagi dah kita. Tak ada harapan, man. Tak ada harapan. Tuan. Waktu inilah, tuan-tuan, waktu kita kat dunia ni, tuan-tuan, waktu inilah kita sayangkan isteri dan anak-anak. Sayang isteri dan anak, man. Jaga mereka ni supaya tekankan mereka, jaga solat. Jaga solat 5 waktu. Orang yang solat, tuan-tuan, dia ke mana dia pergi, walaupun dia ni buka aurat, satu hari nanti dia akan nampak tutup aurat tu fardu ain. Sebab dia jaga sembahyang. Ada harapan. Tapi kalau orang yang tak tutup aurat, dia buka aurat dan sebagainya, walaupun manusia nampak dia baik, tak sembahyang, tak solat dia, tetap juga pandangan Allah Ta'ala tak baik, man. Sebab tak solat. Kita sambung, man. Diriwayatkan daripada Al-Hasan, dia berkata, tidak ada lembah, celah, belenggu dan rantai pada neraka itu kecuali bertuliskan nama pemiliknya. Tidak ada lembah, celah, belenggu dan rantai pada neraka itu kecuali bertuliskan nama pemiliknya. Riwayat oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Namanya dah ada kat dalam tu dah. Nama dah tertulis dah untuk orang-orangnya. Dan Allah Ta'ala tak akan silap walaupun sekali tak ada silap. Memang orangnya Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam. Orang tu lah dia. Hari kita jaga-jaga, man. Kita jaga-jaga elok-elok. Pelihara baik-baik diri kita. Pelihara elok, kan. Agama yang kita dapat ni bukan senang, man. Bukan senang. Kita mudah dapat. Tuan-tuan, kau tengok sirah para nabi, para rasul, para sahabat zaman dahulu. Zaman Nabi Allah Musa AS, man. Zaman Nabi Allah Musa AS. Perempuan yang sikatkan isteri anak Fir'aun tu. Perempuan yang menyikat rambut anak Fir'aun. Masyitah, kan. Masyitah. Jatuh sikat tu sebut nama Allah. Jatuh sikat tu sebut Allah. Terkejut anak Fir'aun. Ada Tuhan daripada ayahku ke? Ada Tuhan daripada ayahku. Tentu kalau tengok kisah ni, tengok kun anta. Bahasa Arab kan, yang kartun tu. Tapi ada terjemah bahasa Melayu, kun anta. Kat situ Masyitah dengan berani kata ada. Bila ada tu, kan, terus anak itu sampaikan berita tu kepada ayahnya. Kepada ayahnya. Ayahnya punya muka merah padam, kan. Sebab apa? Dia dah beritahu diri di Tuhan. Nak jaga air muka, nak jaga malu. Waktu tu, tuan-tuan, dia panggil semua pekerja-pekerja dia dan Masyitah serta anak-anak Masyitah, kan. Masyitah dan anak-anak Masyitah. Contoh, Masyitah atas pentas berdiri. Anaknya ada 3. Anak sulung, anak kedua, anak yang baru je lahir. 2 orang anaknya ditutupkan mata. Mata tutup. Fir'aun, dia duduk hujung sana, jauh. Fir'aun. Dan dia duduk seorang. Bini dia pun, dia bagi berdiri. Ni Fir'aun, kan. Bini, dia bagi berdiri. Berteruknya suami, kan. Kurang-kurangnya bagilah bini duduk sebelah. Dah, bini pun berdiri, kan. Samsing sungguh dia ni. Samsing, kan. Dia duduk, kan. Bila dia duduk, ditanya Masyitah, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku.
Muka merah padam lagi tuan. Firaun. Taklah anak dia kata ada Tuhan selain daripada ayah. Lepas tu dia cakap pula lagi, Tuhan aku adalah Allah Ta'ala. Lagi pengikut dia semua dengar. Marah dia di depan masjitah tuan. Di depan masjitah tu macam kita ada kawah yang kita masak untuk buat untuk kenduri ataupun kita buat istilah untuk hari raya apa, kan kita buat masak untuk besar-besaran. Tuan-tuan apa pernah rasa ikan ni? Di depan mereka tu ada satu kawah besar. Bawah tu dibakar dengan api. Kelocak air tuan. Air panas sungguh. Firaun punya marah tuan. Dia kata campakkan anak dia. Campak anak tuan. Anak sulung. Sarah campak masuk dalam tuan. Tak timbul-timbul, dipanggil Allah. Syahid anak dia. Waktu tu tuan, Masyitah dah gementar tuan. Gementar dah. Waktu dia gementar, Fir'aun gelak. Fir'aun gelak. Fir'aun cakap lagi, Man Rabbuk? Cakap lagi. Waktu tu Masyitah tahan, maka kata, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Marah lagi Fir'aun tuan-tuan. Dia ambil anak kedua, dicampakkan ke dalam. Dia perintahkan hamba dia yang pegang tu. Campakkan anak yang kedua. Campakkan. Masuk dalam man. Daripada berdiri, Masyitah terduduk man. Terduduk menggigil. Tuan-tuan boleh tahulah. Tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan tahu. Macam mana keadaan isteri kita bila dilema oleh satu kemalangan yang cukup menimpa mereka, yang orang yang disayang. Kita akan nampak isteri kita macam mana. Masyitah lebih man. Masuk anak kedua, tak timbul-timbul man. Gelak lagi Fir'aun. Gelak. Akhir sekali Fir'aun tanya, Man Rabbuk? Waktu tu Masyitah dah memang macam tetap berkuasa man. Tak larat man. Jawab juga dengan keadaan cukup menggigil, cukup menangis, cukup rasa sebab tak ada apa dah pada Masyitah. Kita kata, Allahu Rabbi wa Rabbuk. Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Waktu tu perintah Fir'aun kepada pekerja dia, hamba dia, campakkan budak tu ke dalam. Akhir sekali, anak ketiga. Anak tu kecil kan. Yang perlukan susu lagi. Tuan-tuan kan tahu. Tuan-tuan pun tahu kalau anak kecil macam mana. Dan masih perlu susu. Tuan-tuan pun tahu umur macam mana. Waktu nak campak tu, mukjizat Allah Ta'ala bagi. Mukjizat Allah Ta'ala bagi. Waktu tu anak kecil Masyitah tu memanggil Masyitah. Panggil Masyitah. Dan berbisik di telinga Masyitah. Berbisik kan. Wahai ibuku, janganlah engkau bersedih. Janganlah kau khawatir. Sesungguhnya kami akan menanti ibu dalam syurga. Tuan-tuan tengok kun anta kan. Arab tu. Ada terjemah bahasa Melayu. Masyitah dengan ibu tengah semangat. Semangat tapi tahan tak sebab tu. Dia masukkan anak ke dalam. Akhirnya tuan, dipendekkan cerita, Masyitah juga masuk ke dalam kan. Syurga mereka kan. Nampak kan? Umat dulu untuk agama Allah. Gitu kat kita kan. Covid ni kan dicelah-celah kan. Allah Ta'ala bagi kita Covid ni celah-celah kita. Hujung kuku kan. Hujung kuku kan. Jangan kita tewas dan kalah dengan Covid ni kan. Jangan kan. Yang paling akan gelak ketawa besar kat kita, makhluk halus tu kan. Makhluk halus gelak kita kan. Tak larat kita semayang malam tu kan, solat malam, baca Quran, zikir. Semua kita larat. Kita bukan macam sahabat Nabi kan. Boleh tengah malam bangun ataupun tak tidur malam. Deruan dengar bunyi macam tebuan rumah sahabat seorang-seorang. Zaman Rasulullah. Kehidupan sahabat. Kita tak larat. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Doa lah pada Tuhan. Doa pada Allah man. Angkat tangan. Angkat tangan banyak. Nak doa apa man? Doa. Doa man. Jangan putus asa man. Jangan putus asa man. Nak mengeluh pun dalam doa tu cakap. Cakap pada Allah. Allah tahu yang mana selayaknya untuk kita man. Allah tahu. Dan kita boleh buat perjanjian kita dengan Allah Ta'ala
dengan kita selalu bertaubat kepada Allah dan sentiasa minta maaf kepada Allah sekiranya kita tersalah langkah. Allah Ta'ala tahu. Sebab orang mukmin kan, sifat orang mukmin ni, dia bila salah dia akan minta maaf kepada Allah. Dia akan bertaubat kepada Allah. Itu sifat orang mukmin. Orang mukmin gitu hidup dia. Salah je, dia akan kembali kepada Allah. Salah je, silap dia kembali. Salah langkah, kembali. Tergelincir sikit, kembali. Datang. Dan dia akan sebaik-baiknya nak akan buat yang terbaik untuk dia, kan. Ada kita tuan-tuan, ada rezeki kita di masjid yang mulia ni, tuan-tuan yang muliakan Allah, pelihara elok-elok diri kita, kan. Pelihara elok-elok. Sedaya upaya cuba datang 5 waktu di masjid dan ada kuliah pengajian, minta kepada Allah Ta'ala cuba bagi ruang untuk kita duduk dalam masjid. Nak dengan kuliah, kan. Nak dengan kuliah. Lapangkan hati kita, nak ilmu masuk dalam, nak amalkan apa yang ilmu Allah Ta'ala bagi. Ini bukan ilmu saya, teman. Allah Ta'ala bagi kita ni, kan. Saya berkongsi, tuan-tuan. Bahkan saya lebih teruk, tuan-tuan. Kita nak minta kepada Allah. Kalau kita tengok kawan-kawan kita ada yang begitu, kita lain, kita syukur pada Allah. Sebab Allah Ta'ala pilih kita, man. Minta pada Allah, man. Minta pada Allah selalu. Berkawan, berteman, bersahabatlah dengan ahli-ahli jemaah masjid. Dengan imam, dengan bilal, dengan ustaz, dengan para-para penceramah, dengan orang alim, dengan orang-orang yang baik-baik, man. Bersahabat dengan mereka, man. Berteman dengan mereka, berkawan dengan mereka, man. Nasihat menasihati, kan. Kawan nasihat, kita nasihat. Kawan nasihat, kita nasihat. Selalu nasihat dan berlapang dada untuk diri kita. Nak berubah. Sentiasa nampak nak perubahan tu. Dan bila ajal kita datang, kan, kita cukup rasa seronok dan kita berpuas hati dengan umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan kita tak rasa segan dan malu nak persembahkan kita amalan kita ke depan Allah Ta'ala. Itu azam kita, tuan-tuan yang muliakan Allah. Azam kita, kan. Perlahan-lahan, kan. Dalam syurga nanti dia banyak tingkat, kan. Syurga banyak tingkat. Macam-macam Allah beri. Syurga untuk orang yang bersabar, syurga untuk orang berpuasa, syurga untuk orang baca Quran, syurga untuk orang yang selawat atas Rasulullah SAW, syurga untuk orang yang berbakti kepada ibu dan ayah, syurga untuk orang korbankan untuk teman-teman, rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang lain. Semua ada, man. Peringkat-peringkat tu, man. Kalau boleh kita minta kepada Allah, dapatkan, kumpulkan, nak dapatkan masuk semua sekali. Itu kita harapkan. Itu saja daripada saya, tuan-tuan yang muliakan Allah. Yang terbaik, yang lengkap, yang sempurna semua datang kepada Maha Pencipta kita, iaitu Allah SWT. Yang taif, yang fakir, yang lemah datang pada insan yang penuh dosa ini. Doalah kepada saya, tuan-tuan, masih lagi perjalanan hidup ni, semoga Allah Ta'ala memudahkan hidup saya, dan saya mendoakan tuan-tuan juga dipermudahkan hidup, dan sampailah tuan-tuan ke bulan Ramadan, insya-Allah. Balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fi akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.